Bismillahirrahmanirrahim. Tajus Salatin oleh Bukhari Al-Jauhari. Fasal yang ke-13 pada menyatakan peri segala pegawai raja itu. Bermula segala pegawai itu daripada hamba dan tuan tua atau muda dan kecil atau besar semuanya hendaklah berbesarkan rajanya dan menurutkan katanya dan memuliakan adanya dan harap akan anugerahnya dan takut akan murkanya, supaya raja itu dapat mengerjakan kerja kerajaan dan menyebutkan orang itu hamba raja namanya. Adapun di dalam pekerjaan mereka itu beberapa syarat yang harus segala mereka itu memeliharakan dia semuanya itu adalah 25 syarat jua. Syarat yang pertama, hendaklah segala pegawai raja itu dahulu memeliharakan hak Subhanahu wa ta'ala dan mengetahui dengan nyata bahawa yang raja itu hamba Allah jua ia, dan segala kebesaran dan kemuliaan kerajaan itu Allah Ta'ala jua memberikan dia dan dapat mengambil daripadanya dan dapat memberikan kerajaan itu akan barang siapa yang dikehendakinya dan tidak sukar padanya adalah seperti sabdanya yang maha tinggi. Innahu ala ma yasha'u qadir. Artinya, bahawasanya ia juga yang atas barang yang dikehendakinya itu amat kuasa. Syarat kedua, hendaklah segala pegawai raja itu menyukakan dirinya daripada anugerahnya. Jikalau anugerahnya itu sedikit atau banyak dan kurang atau lebih, haruslah dimuliakan jua, memuliakan rajanya. Syarat yang ketiga, hendaklah segala pegawai raja itu yang raja itu dari selama-lamanya memeliharakan mereka dengan beberapa nikmat yang indah-indah dan pakaian yang baik. Jikalau pada antara segala kesukaan sampai padanya suatu kesukaran daripada pihak rajanya dan datang kedukaan daripadanya, maka tidak harus ia menzahirkan kesukaran dan kedukaan itu, harus juga menutupnya sebagai jua daripada dukanya dengan sukarnya. Hikayat. Adapun dalam kitab tarikh diceritakan bahawa Sultan Mahmud adalah berahi akan Iyaz, hambanya itu daripada sangat baik budinya dan bicaranya, yang menjadikan segala orang yang dikhabarkan dalam suatu kitab yang besar segala ceritanya itu dan dinamai kitab Mahmud dan Iyaz. Dan masyhurlah pada antara segala yang berahi dan pada antara segala yang diberahikan itu. Dan segala perkataan kitab itu daripada segala kelakuan Mahmud dalam berahi akan Iyaz. Bermula yang masyhur dalam alam pada menyatakan peri berahi dan peri yang diberahikan itu 4 kitab jua. 1 daripada segala Arab itu dan 3 daripada segala yang Ajam. Bermula suatu daripada segala yang Arab itu, Laila dan Majnun namanya kitab itu. Dan 3 kitab yang daripada Ajam itu. 1 mengatakan Qasru wa Shirin namanya, dan kedua itu Mahmud dan Iyaz namanya, dan ketiganya Yusuf dan Zulaikha. Dan 4 kitab ini dalam segala negeri Arab dan Ajam itu telah masyhurlah pada menyatakan peri berahi dan peri yang diberahikan itu. Bermula daripada sangat dikasih Sultan Mahmud akan Iyaz itu dan segala pegawai Sultan dibencikan dan didengkikan akan Iyaz dan seorang-seorang bagai-bagai menyatakan daripada kecelaan Iyaz itu. Setengah orang mengatakan, adakah Tuan berahi akan hambanya? Dan setengah orang mengatakan, apa rupanya yang diberahikan itu? Dan setengah orang mengatakan, dalam negeri ini ada beberapa perempuan yang terelok rupanya dan terbaik daripada Iyaz itu. Beberapa ada dan terelok rupanya. Dan demikianlah perkataan segala orang itu daripada alpanya, kerana segala yang alpa itu tiada mengetahui dan tidak diperiksai bahawa Sultan itu berahi akan pekertinya jua, yang seperti cahaya yang maha eloknya kelihatan pada yang penglihat yang berahi itu dengan segala kesempurnaan
dan tiada ada padanya kecelaan sekali-kali. Maka kami daripada Peri Berahi Sultan Mahmud akan pekerti Iyas itu harus diceritakan suatu hikayat supaya nyata kebenaran berahinya akan pekertinya. Adapun demikian berbunyi hikayat itu. Suatu hari, segala menteri dan segala orang besar menghadap Sultan dan Iyas itu berdiri di hadapan dengan adab. Maka seorang-seorang membawa timun hadiah kepada Sultan. Maka Sultan mengambil pisau belah timun itu dan dimakan sedikit daripadanya. Dan timun itu teramat pahit pada rasanya. Maka Sultan pun tiada bertanyakan pahitnya itu dan diberi sekarat pada Iyas dan katanya, "Hai Iyas, makalah timun ini di hadapanku dan ceritakan rasanya akan segala orang yang hadir ini, bahawa adakah demikian timun itu dari selamanya." Maka Iyas segera ambil timun itu dimakan dengan suka yang nyata daripada kelakuannya. Tak kala makan timun itu, teramat manislah mukanya. Maka habis dimakannya, maka katanya, "Subhanallah, dari selamanya, hamba belum jua makan timun yang demikian manis dan sedapnya." Maka titah Sultan, "Hai Iyas, bagikanlah timun itu kepada segala orang yang supaya nyata kebenaran katamu pada mereka itu." Maka Iyas pun memberikan timun itu pada segala orang yang hampir Sultan. Apabila mereka itu merasai timun itu, maka daripada rasanya pahit teramat lagi memasamkan mukanya dan sedikit pun tiada dimakan daripada timun itu. Dan katanya, "Biadab lagi Iyas ini. Di hadapan Sultan berani disebut katanya timun yang manis, yang pahit ini dikatanya manis." Maka titah Sultan, "Hai Iyas, benarlah segala kata menteri dan orang besar itu, dan pada rasaku pun pahit jua timun ini. Maka betapa katamu manis?" Maka sembah Iyas, "Dan bersumpah kataku itu benar jua." Maka titah Sultan, "Apa kebenaran katamu itu?" Maka sembah Iyas serta berkata, "Bertambah-tambah umur dan daulat Shah Alam dengan segala kebajikan, insya-Allah Ta'ala, dan jangan berputusan segala anugerah Shah Alam pada hamba. Adapun dari selamanya, Shah Alam memeliharakan hamba ini, dan beberapa kali dianugerahkan hamba segala nikmat yang sedap dan manis rasanya. Dan hamba pun adalah dari selamanya mendesai segala nikmat yang baik-baik. Dan pada segala ini, jika sesuatu pun yang pahit dianugerahi Shah Alam akan hamba, tiadalah harus hamba mengatakan pahit rasanya. Dan tidak harus dizahirkan celanya dan masamnya muka hamba, kerana haruslah pahit ini akan menghapuskan dengan segala yang manis itu, supaya makin bertambah-tambah anugerah Shah Alam akan hamba daripada segala nikmat yang termanis seperti yang terdahulu itu." Syarat yang keempat, harus segala pegawai raja itu senantiasa dalam sekalian pekerjaan dan perkataan dan bicara dan kira-kira didahulukan daripada menuntut keredaan hak Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian menuntut keredaan rajanya, supaya bertambah pada tiap-tiap hari kebesaran dan kemuliaan ia pada antara segala manusia dengan bicaranya yang baik itu. Hikayat diceritakan daripada seorang raja yang maghrur dalam kerajaannya, dan ada seorang hambanya yang mukmin dan musalli dan beringatkan pekerjaan agama. Maka raja itu melihat pada antara segala hambanya, seorang itulah yang dapat diharap padanya daripada betul hatinya dan bicaranya. Maka raja berpesan padanya, "Engkau janganlah pergi jauh daripada tempat ini. Ingatkan baik pagi petang. Jangan alpa daripada pekerjaanku." Maka hamba itu pun pagi petang mengerjakan pekerjaan sembahyang dan tasbih dan tahmid dan takbir dan tahlil dan doa, datang tinggal pada tempat itu. Maka datang menghadap raja, dan raja itu barangkali mencari ada hadir di sana, dan dikatakan pada satu hari ada kerja akan dia, dan disuruh cari, tiada bertemu ia.
Maka raja pun murkalah akan dia pada hal itu. Maka datanglah hambanya itu menghadap, dan raja itu adalah dengan amarahnya katanya. Dan raja itu adalah dengan amarah katanya, "Mengapa engkau lambat datang dan tiada mengingatkan barang yang kupesan padamu itu?" Maka disuruh seksa akan dia supaya ingat akan kebajikan dirinya. Maka hambanya itu pun menyembah dan katanya, "Daripada kesukaran hal hambalah maka jadi demikian." Maka titah raja, "Apa kesukaranmu itu?" Maka katanya, "Kesukaran itulah yang hamba ini mengerjakan kerja dua Tuhan. Suatu Tuhan hakiki, iaitu yang menjadikan sekalian alam dan anak Adam yang seksanya maha keras adanya, dan kedua Tuhan majazi itu, yang ada hamba pada Tuhan hakiki itu. Maka haruslah di atas hamba mendahulukan pekerjaan Tuhan hakiki daripada pekerjaan Tuhan majazi itu. Apabila belum sampai hamba daripada pekerjaan Tuhan yang amat keras seksanya itu, maka betapa hamba dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan majazi itu? Inilah kesukaran hamba." Maka apabila raja mendengar katanya demikian itu, maka raja itu pun menangislah seraya bertitah, "Bahawa engkau dari hari ini merdekalah, dan barang ke mana sukamu pergilah, dan kerjakanlah olehmu kerja Tuhan itu, dan jangan lupa engkau daripada doamu akan daku." Syarat yang kelima, hendaklah segala pegawai raja itu terlebih takut pada Allah Ta'ala daripada takut akan rajanya, dan terlebih harap akan kurnia Allah Ta'ala daripada harap akan rajanya. Syarat yang keenam, hendaklah segala pegawai raja itu senantiasa menghendak menyempurnakan segala pekerjaan dunia rajanya, tetapi akan bahagialah mereka itu mendahului segala pekerjaan akhirat itu. Syarat yang ketujuh, hendaklah segala pegawai raja itu, jikalau dilihat rajanya berbuat aniaya itu dengan berpelahanan, dipeliharakan rajanya daripada perbuatan aniaya itu, kerana demikianlah peri hamba yang setia dengan Tuhannya, dan inilah tanda mengasihi Tuhannya. Jika tiada demikian peri hamba raja itu, maka seterulah ia pada raja. Maka pada hari kiamat, samalah siksanya dengan rajanya jua. Syarat yang kedelapan, hendaklah segala pegawai raja itu jangan puji orang di hadapan raja jika belum tahu akan halnya dan belum dicubanya. Maka jangan dipujinya di hadapannya raja, supaya tiada beroleh kemaluan. Manakala rajanya cuba orang itu kerana celanya orang itu, dibalaskan raja akan pegawai yang memuji dia. Syarat yang kesembilan, hendaklah segala pegawai raja itu, jikalau raja itu berkehendak akan sesuatu benda, dan benda itu adalah padanya, maka harus dipersembahkan kepada rajanya dengan segera. Syarat yang ke-10, hendaklah segala pegawai raja itu, jikalau berkata-kata dengan rajanya, maka haruslah dengan hatinya dan nyawanya dan budinya dan bicaranya dan matanya dan telinganya dan segala anggotanya, mengingatkan pada segala perkataan raja itu, supaya jangan luput daripadanya. Syarat yang ke-11, hendaklah segala pegawai raja-raja itu, tak kala ia menghadap raja itu, jangan ia berbisik seorang akan seorang, kerana kelakuan ini pohon segala kejahatan adanya. Itulah banyak orang yang dimurkai segala raja-raja, kerana kelakuan ini pohon segala kejahatan adanya. Syarat yang ke-12, hendaklah segala pegawai raja itu, tak kala ia menghadap rajanya, duduk dengan adab dan diam, dan jikalau rajanya bertanya kepadanya sesuatu perkataan, sahut perkataan itu, jangan melebih dan mengurang daripadanya. Dan jikalau rajanya bertanya pada orang lain, maka jangan segera ia menyahut sebelum lagi orang yang ditanya itu menyahut dia, melainkan raja bertanya padanya perkataan itu. Syarat yang ke-13, jikalau raja itu bertanya kepada orang banyak, maka jangan terdahulu segala pegawai raja itu berkata-kata. Apabila tiadalah seorang pun dapat menyahut dia, dan pegawai itu dapat menyahut perkataan itu, maka haruslah pegawai itu mengatakan dia. Syarat yang ke-14,
hendaklah segala pegawai raja itu tak kala menghadap rajanya, jikalau mendengar sesuatu khabar, jangan diceritakan di hadapan orang lain dan dijaga rahsia rajanya. Syarat yang ke-15, hendaklah segala pegawai raja itu benar pada katanya dan benar pada kelakuannya dan betul hatinya pada barang masa dan tempat dalam sekalian pekerjaan. Maka adalah kepercayaan raja akan dia yang tiada dapat khianat selamanya. Syarat yang ke-16, hendaklah segala pegawai raja itu pada barang tempat adanya mengatakan daripada kebajikan rajanya. Dan jikalau orang yang lain berkata daripada kecelaan rajanya, jangan duduk sertanya dan mendengar katanya itu. Dan harus dilarang ia dan dipersakit barang kuasanya, supaya nyata setia akan tuannya. Syarat yang ke-17, hendaklah pegawai raja itu barang pekerjaan yang diharuskan rajanya kepadanya mengerjakan semua pekerjaan itu dengan sukanya. Syarat yang ke-18, hendaklah pegawai raja itu jikalau ia melihat dirinya dikasih raja, maka jangan ia melupakan dirinya daripada kasih raja itu. Maka hendaklah berbuat kebaktian itu supaya terlebih daripada dahulu itu. Dan jangan dikatakan dan jangan digahkan dirinya pada segala kebaktian itu, supaya jangan sia-sia perbuatannya itu adanya. Syarat yang ke-19, hendaklah pegawai raja itu jikalau ada sesuatu kehendak kepada rajanya atas sesuatu kehendak kerana dirinya atau kerana orang yang lain, maka harus dipilih ketika yang patut akan sembahnya kepada rajanya itu, dan tak kala itu memohonkan sesuatu kehendak itu. Syarat yang ke-20, hendaklah pegawai raja itu jikalau dimuliakan rajanya dan dibesarkannya mereka itu, jangan ia mendahulukan dirinya kepada orang yang lain, dan jangan ia membesarkan dirinya dan melebihkan dirinya daripada segala orang. Jikalau demikian perinya itu, maka lekas timbul kehinaannya, dan tiada lama kemudiannya nescaya hilang juga kemuliaannya daripada murka Allah Ta'ala dan daripada murka rajanya. Syarat yang ke-20 Esa, hendaklah segala pegawai raja itu jikalau murka rajanya itu daripada sebab sesuatu pekerjaan, jangan diambil pada hatinya daripada murka rajanya itu, dan harus disabarkan akan murkanya, dan makin diusahakan akan kebaktian jua, dan minta doa akan kebajikan rajanya, dan jangan mengumpat dan menaruh dendam dalam hatinya akan rajanya, tetapi kemudian daripada murka itu hendaklah diampun jua dosanya itu padanya. Maka haruslah ia berbuat kebaktian jua supaya menghapuskan muka rajanya itu. Syarat yang ke-22, hendaklah segala pegawai raja itu jikalau ia melihat rajanya murka akan seorang daripada salahnya yang tiada berapa adanya, jangan duduk sertanya dan jangan berkata-kata dengan dia, dan jangan memohonkan ampun akan dosanya, melainkan minta redanya raja, dan ketikanya yang patut akan dapat menyampaikan padanya daripada kesukaran orang itu yang dia murkai padanya, supaya berlepas ia daripada susahnya. Syarat yang ke-23, hendaklah segala pegawai raja itu mengingatkan barang yang dititahkan rajanya itu, kecuali jikalau katanya itu bersalahan dengan syariat, apabila tiada harus disungguhkan katanya itu. Syarat yang ke-24, hendaklah segala pegawai raja itu memuji akan rajanya dan menyebutkan dengan segala kebajikan namanya, dan jangan dizahirkan pada hadapan orang celanya dan rahsianya itu. Syarat yang ke-25, hendaklah pegawai raja itu mengasihi akan rajanya terlebih daripada mengasihi nyawanya dan ibu bapanya dan anak cucunya dan segala keluarganya dan daripada segala hartanya dan daripada segala sekalian yang ada padanya. Daripada semuanya hendaklah ada mulia padanya keadaan rajanya, supaya dapat disebutkan hamba raja namanya, dan dengan sesungguhnya dinamai kekasih raja adanya. Hikayat,
diceritakan bahawa sahaja Sultan Mahmud Ghazni alaihi rahmah duduk di atas takhta kerajaan dan segala menteri dengan segala pegawai raja yang lain menghadap, dan Iyas itu pada antara segala orang berdiri di hadapan Sultan berdiri. Maka Sultan bertitah akan bendahara, "Pergilah engkau kepada perbendaharaan, ambil daripada emas dan perak dan permata dan segala benda yang indah-indah, suruh bawa serta kamu pada tempat An, kerana kami mahu pergi ke sana bermain-main, dan anugerahkan daripada harta itu akan barang siapa yang serta kami." Maka Sultan pun pergilah sehari bermain-main, dan pada ketika itu daripada khabar ini banyaklah orang pergi mengiringkan Sultan pada ketika itu. Apabila Sultan sampai serta berkhemah pada suatu medan yang suci dan terang, maka berhentilah Sultan di sana seraya bertitah akan menara, "Taburkan olehmu segala harta itu pada segala medan itu, supaya barang siapa yang beruntung perolehlah daripada anugerah kami sekadar untungnya itu, dan supaya nyatalah kurang dan lebih untung seseorang yang ada di sini." Apabila segala orang yang mendengar sabda Sultan demikian itu, maka seorang-seorang pun berhadir dan berkemaskan dirinya, dan dibukakanlah matanya melihat pada tangan menara itu, dan minta hadirkan segala anugerah daripada raja. Serta menara itu pun membuka pintu harta itu dan ditaburkan semuanya. Maka Sultan pun melarikan kudanya dengan sangat dan keluarlah daripada antara segala mereka itu. Apabila sudahlah jauh daripada penglihatannya, maka ia berhenti pada satu tempat dan menoleh ke belakangnya. Maka dilihatnya adalah Iyad seorangnya datang sertanya, dan sekalian orang yang lain lagi masyghullah dengan pungut segala harta itu, dan suatu khabar pun tiadalah bagi mereka itu, sekalian yang Sultan itu ke mana pergi lalu dari sana. Maka Sultan berhenti, pulanglah ke negeri, dan segala orang habis pungut dengan sukacitanya pulang ke rumahnya, menunjukkan seseorang mereka itu beroleh harta barang yang sedapatnya itu akan temannya itu jua, dan menyatakan, "Akulah beruntung." Dan teman itu menyatakan, "Aku yang terlebih beruntung." Dan segala yang ada itu mengatakan demikian juga. Dan seorang pun tiada ada yang tiada mendapatkan daripada anugerah itu, melainkan Iyas jua, yang suatu pun tiada didapatkannya. Dan segala orang mengatakan, "Nyatalah yang kurang untung pada antara kamu Iyas jua." Dan setengah orang yang dengkikan Iyas itu menyatakan Iyas itu tiada beruntung jua, kerana tiada mendapatkan sesuatu jua daripada segala anugerah Sultan itu, daripada hina budi dan bicaranya. Demi Iyas itu mendengarkan segala perkataan orang itu, diam juga ia. Apabila Sultan itu sudah sampai ke negeri, dan segala orang pun pulang ke rumahnya, maka kemudian Sultan keluar, duduk di atas takhta kerajaan, dan sekalian orang kaya-kaya pun datang menghadap Sultan, dan Iyas pun berdiri di hadapan Sultan. Maka titah Sultan, "Siapa yang tidak beruntung pada antara sekalian kamu?" Maka sembah sekalian menteri, "Iyas itulah yang tidak beruntung, kerana ia suatu pun tiada mendapatkan daripada segala anugerah Sultan. Maka nyatalah Iyas itu tiada jua berbahagia, kerana ia meninggalkan segala benda yang mulia itu dan pergi hampa tangannya." Maka Sultan pun bertitah, "Hai Iyas, tidakkah berguna padamu segala anugerah kami yang ditinggalkan semuanya itu, dan tiada mengambil sesuatu jua pun daripada segala benda itu, supaya jangan dikata oleh orang akan engkau tiada beruntung? Maka apa kehendakmu daripada perbuatan yang tidak diperkenankan oleh seorang pun bicaramu itu?" Maka Iyas pun menyembah katanya, "Daulat Shah Alam, bertambah-tambah kiranya dan segala anugerahnya itu, jangan berputus selamanya daripada segala hambanya. Adapun hambalah yang terlebih beruntung daripada segala orang banyak itu,
mendapatkan daripada segala anugerah Shah Alam itu. Maka titah Sultan, betapa kebenaran katamu itu. Maka sembah Iyad, adapun jikalau orang banyak itu mendapatkan barang yang dianugerahkan itu, maka samalah dengan hamba mendapatkan orang yang memberi anugerah itu. Kerana jikalau orang banyak itu mendapatkan permata, maka hamba mendapatkan yang empunya permata. Dan jikalau orang banyak mendapat mutiara, hamba sudah mendapat laut mutiara itu. Maka siapa sekarang yang terlebih beruntung daripada hamba, ya Shah Alam, pada antara segala orang yang mengatakan dirinya itu beruntung? Maka titah Sultan, hai Iyad, apa arti katamu? Itu katalah padaku, kerana di mana sekalian yang dia engkau katakan, sudah engkau dapatkan itu. Maka sembah Iyad, dipelihara akan Allah Ta'ala kiranya keadaan Shah Alam itu yang termulia pada hamba daripada sekalian benda itulah. Kerana barang di mana keadaan itu yang maha mulia ada itu, hamba pun ada di sana. Dan boleh seperti kehendak hati hamba barang sekalian yang ada daripada keadaan itulah. Apabila hamba ada serta keadaan itu, dan keadaan itu pun serta hamba, apa gerangan yang kurang pada hamba? Dan siapa kiranya yang terlebih beruntung daripada hamba?